Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala ya, kerana kita telah pun selesai mentadabbur surah Maryam. Surah Maryam kita dah selesai tadabbur, ataupun boleh kita kata tafsiran ayat, dan kita dapatlah memahami ayat-ayat daripada surah Maryam yang mengandungi 98 ayat. Jadi surah Maryam adalah surah yang ke-19, berada pada juzuk yang ke-16, adalah surah Makkiyah. Manakala surah Taha mempunyai bilangan ayat 135 ayat, yang insya-Allah kita akan cuba memahami satu persatu. Surah yang diturunkan di Makkah juga, dan dia adalah surah yang ke-20, terletak di juzuk yang ke-16. Okey. Jadi dalam juzuk ke-16 dia hanya ada dua surah sahaja, iaitu surah Maryam dan surah Taha. Jadi kita masuk hari ini kepada tafsiran ataupun tadabbur beberapa ayat awal daripada surah Taha. Daripada surah Taha. Terlebih dahulu saya bacakan dulu beberapa ayat daripada surah Taha ini. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. Yang bermaksud Taha hanya Allah sahaja yang mengetahui kehendaknya. Maksud surah Taha ini, Taha maksud daripada ayat yang pertama iaitu Taha hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kalau dalam tafsir disebut wallahu a'lamu bimuradihi. Wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mengetahui kehendaknya, kehendak Allah akan ayat ini. Taha, dia adalah huruf hijaiyah. Apa maknanya? Ulama-ulama tafsir semua tidak menafsirkan perkataan ini, dan mereka berkata hanya Allah sahaja yang mengetahui apa yang dikehendaki. Karena di sana maka ada di sana rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah sahaja yang mengetahui. Itulah maksud daripada Taha, dan tidak dinafikan Taha adalah salah satu daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama macam Yasin, nama Nabi antara nama Rasulullah. Baik, nama Nabi ni banyak tuan-tuan.
Itu di antaranya. Baik, ada berpuluh-puluh nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bila banyaknya nama itu menandakan kemuliaan. Banyaknya nama menandakan kemuliaan. Baik. Allah kata, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ya, kami tidaklah menurunkan Al-Quranul Karim untuk menjadikan kamu susah, kata Allah. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kamu agar kamu menjadi susah. Maknanya Allah Ta'ala tak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kita. Ya, tidak. Allah Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kita. Jadi itu kita kena faham, kita kena jelas. Allah turunkan Al-Quranul Karim adalah untuk apa? Allah turunkan Al-Quranul Karim untuk memberi bimbingan, untuk memberi panduan kepada kita semua. Allah nak memberi bimbingan kepada kita. Itu tujuan Allah turunkan Al-Quran. Bukan tujuan untuk menyusahkan kita. Jadi siapa yang kata Quran menyusahkan dia, tak betul. Allah kata, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menjadikan kamu susah atau untuk menyusahkan kamu. Itu. Sebab itu daripada Juwaybir meriwayatkan daripada Ad-Dhahhak, setelah Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dan para sahabat terus mengamalkannya. Itu. Nabi dan para sahabat terus amalkan Quran. Bila Quran turun, Nabi terus amalkan. Sahabat terus amalkan. Orang kafir Quraisy kata, tengok Quran turun ni untuk menyusahkan manusia. Tengok, kena buat begitu begini. Maka Allah turunkan ayat. Jadi Allah turunkan ayat. Orang Quraisy kata Quran ni turun nak susahkan orang. Kena buat itu, kena buat ini, kena puasa, kena sembahyang, kena haji dan seumpamanya. Sebenarnya tuan-tuan, ibadah yang Allah perintahkan itu bukan untuk menyusahkan kita. Ibadah itu adalah untuk menyenangkan kita di hari akhirat. Untuk kesenangan kita di hari akhirat. Dan lagi satu, kehidupan kita memerlukan kepada makanan kerohanian kita, makanan dalaman kita, kerohanian. Maka Quran turun untuk memenuhi kehendak itu. Kerana kita tidaklah hanya sekadar memenuhi tuntutan fizikal semata-mata. Tidak untuk fizikal, tetapi kerohanian, dalaman itu perlu. Makanan kita, itulah amalan-amalan. Inilah yang menghidupkan kita, inilah yang menghidupkan jiwa kita, inilah yang menyegarkan hati dan jiwa kita. Kerana itu Allah turunkan Quran bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk bimbing kita, untuk memberi kemudahan kepada kita, untuk mengisi kekosongan di dalam jiwa manusia. Kerana itu tuan-tuan, bersahabatlah dengan Al-Quranul Karim. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Jadi tuan-tuan, kita kena rapat dengan Al-Quran. Kita kena rapat. Kerana Quran adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih satu-satunya yang masih kekal di hari di akhir zaman. Satu-satunya mukjizat yang masih kekal sehingga ke hari ini. Yang lain, mukjizat lain kita tak nampak adalah. Mukjizat Al-Quran kekal. Dan bila kita baca Quran, teliti Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kita sedang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah. Kita tidak melihat Allah, tetapi kalam Allah sentiasa membimbing kita. Kalam Allah yang kita sentiasa baca ini sentiasa membimbing kita, yang memimpin kita, menunjukkan jalan-jalan kebaikan kepada kita.
kita memang tak melihat Allah di dunia. Kita melihat Allah di akhirat. Tapi di dunia kita ada kalamullah yang sentiasa mengkhitab kita, ya, iaitu menunjukkan percakapan kepada kita, yang menunjukkan bimbingan kepada kita, yang menunjukkan panduan, pedoman di dalam kehidupan kita. Inilah Al-Quranul Karim. Itu. Kemudian Allah kata, kerana itu tuan-tuan, kalau kita bersama Al-Quran, kita akan mulia. Quran itu tinggi. Kalau kita bersama dengan Al-Quran, kita pun turut menjadi tinggi. Ya, tengok orang yang hafaz Al-Quran, Allah beri dia kemuliaan, Allah beri dia ketinggian. Ya, Allah beri dia penghormatan, orang-orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Sebab itu ayat yang ketiga menyatakan illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut. Peringatan bagi orang-orang yang takut apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazkiratan liman yakhsha. Jadi dia adalah peringatan kepada kita. Peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, orang yang tak takut pada Allah, dia tak jadi peringatan. Quran tu tak jadi peringatan. Quran dia menjadikan dia makin jauh lagi. Sebab dia tak beriman. Dia tak beriman, dia hina Quran, dia bakar Quran dan semua, dia jadi makin jauh. Tapi orang yang beriman dengan Allah, dia makin hampir dengan Allah Ta'ala, makin dekat. Sebab itu disebut illa tazkiratan liman yakhsha, peringatan bagi orang-orang yang takut, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Karena itu Nabi bersabda dalam satu hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada dia, yufaqihu fid din, Allah akan bagi dia kefahaman agama. Orang yang Allah menghendaki kebaikan untuk dia, Allah akan memahamkan dia ilmu agama. Itu. Jadi itu adalah peringatan kepada orang-orang yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian illa tazkiratan liman yakhsha, maksudnya kecuali peringatan orang yang takut. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan kitab, mengutuskan Rasul sebagai rahmat yang dilimpahkan kepada hamba, agar supaya orang yang ingat Allah ini semakin ingat. Orang yang mendengar kalam Allah ini mengambil manfaat dari apa yang dia dengar dari kitabullah. Dan Al-Quran merupakan peringatan yang diturunkan Allah yang memuat ketetapan halal dan haram. Ayat berikutnya, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan daripada Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Artinya Al-Quran yang datang kepada kamu wahai Muhammad diturunkan dari Tuhanmu yang memelihara segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan bumi dengan kerendahan dan kepadatan, menciptakan langit yang tinggi dengan ketinggian dan kelembutan. Telah disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, juga perawi yang lain, bahawa ketebalan setiap langit itu sama dengan perjalanan 500 tahun, dan jarak antara satu langit dengan satu langit sama dengan perjalanan 500 tahun. Itu. Jadi dia kata ketebalan setiap langit itu, langit ni dalam hadis Tirmizi sebut, tebalnya berapa langit itu? Ketebalan langit itu, lapisan langit itu, ketebalannya ialah 500 tahun perjalanan.
ketebalan langit. Ya, berapakah pula jarak antara langit dengan langit? Jawabnya, langit dengan langit jaraknya ialah perjalanan 500 tahun. Sama dengan perjalanan 500 tahun. Tebal langit perjalanannya 500 tahun. Jarak langit pertama dengan langit kedua tu perjalanannya 500 tahun. Dahsyat tuan-tuan. Inilah yang Allah cipta. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir dengan akal kita tak sampailah. Tapi benda ni wujud, benda ni berlaku. Kalau kita fikir dengan otak kita memang tak sampai. Ya. Ibarat seperti otak bayi yang baru lahir, cerita dekat dia kapal terbang. Memang dia tak akan boleh bayangkan, dia tak akan boleh fikir. Dia bayi baru lahir, kita cerita teknologi kapal terbang kepada dia. Boleh dia fikir? Tak boleh. Sama juga bila Allah, ya, kita ni ibarat seperti baby yang baru lahir, jahil, bodoh, tak tahu apa-apa. Bila Tuhan cerita jarak langit dengan langit 500 tahun perjalanan, kita tak boleh menggambarkan. Tapi itulah hakikatnya, ya. Itu pengajaran daripada surah Taha, ya, sampai ayat yang keempat, sampai ayat yang keempat. Jadi kita setakat itu dulu, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi pengajaran kita ataupun solusi ataupun resolusi kita, ya, resolusi kita iaitulah, ya, hendaklah kita berpegang dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, dan memahami kandungan Al-Quranul Karim, seterusnya mengamalkan isi kandungannya. Itu adalah resolusi yang perlu kita buat. Yang keduanya, Al-Quran adalah penyelesaian kepada semua masalah. Apa-apa masalah kita kena refer dan rujuk kepada Al-Quran, apa yang Quran kata. Kalau hari ini suasana umat berbalah dan bergaduh, berbalah, bergaduh, berperang, dan seumpamanya, boikot, memboikot dan seumpamanya, ya, boikot, memboikot sesama umat Islam, berlaku pergaduhan kerana politik, kerana mazhab, kepelbagaian mazhab, kerana warna kulit dan seumpamanya. Tinggalkan, tuan-tuan, tinggalkan benda itu semua. Kita pegang pada ayat Al-Quran yang Allah sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah keseluruhannya, wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Allah kata. Kita nak terima yang mana lagi kalau Quran dah sebut begitu? Tak lain tak bukan mereka kita kena terima saranan Al-Quran, hendaklah kita bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kita akan jadi lemah, tuan-tuan. Kerana itu bersatulah. Abaikanlah perbezaan fahaman-fahaman kita. Kita ni orang Melayu, Islam, mengucap kalimah syahadah, menghadap sembahyang ke arah Kaabah. Ya, Islam lah tu. Jangan banyak-banyak soal. Kan? Itu adalah iman. Itu adalah Islam. Jadi resolusi kita iaitu amalkan Al-Quran, ya. Yakini dengan Al-Quran. Pelajari, tadabbur, seterusnya, ya, mempraktiskan di dalam kehidupan kita. Sekadar itu saja dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.